Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemaafan sebelum daripada kita mulakan pada pagi ini kerana sebelum daripada ni satu sesi, satu hari kita tak dapat mengadakan kerana masalah-masalah teknikal di mana line yang tidak baik dan sebagainya menyebabkan kita tidak bersama-sama sebelum daripada ni satu hari. Alhamdulillah, hari ini dapat kembali semula. Kita akan bersama-sama insya-Allah di pagi ni di muka surat 154 insya-Allah, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 31 sehingga ayat 37 insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kelapangan, insya-Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sentiasanya, selama-lamanya insya-Allah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi pada pagi ini saya akan mulakan sedikit dengan bacaan daripada muka surat 154 soal A'raf ayat 31 hingga ayat 37 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada tu, seperti biasa saya minta kepada semua terima kasih kepada telah memberi feedback terhadap suara dan juga mutu suara dan juga video insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saya bacakan tadi daripada ayat 31 daripada surah Al-A'raf. Maksudnya, ya bani Adam, Allah Subhanahu wa taala setelah sebelum daripada ni Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi Adam dan juga Iblis. Dan kemudian jadi pada seterusnya ni Allah SWT pun menyebutkan beberapa perkara. Kita tahu kan bahawa orang-orang Arab ni dia telah membuat beberapa penyelewengan. Orang Arab ataupun orang kita jugalah sekarang kan dalam masa yang sama kan. Tapi Allah SWT di antara perkara yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah bila Nabi ini zaman Nabi ini orang-orang Arab ni telah membuat beberapa perkara yang mereka katakan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang mereka lakukan ialah tawaf di Kaabah pada masa tersebut dalam keadaan tidak boleh berpakaian, kecuali pakaian tu sama ada pakaian tu dibeli daripada orang kafir tu, orang kafir Quraisy ni, ataupun pakaian tu pakaian baru. Sebab apa mereka katakan? Alasannya katalah pakaian ni pakaian yang berdosa, pakaian ni yang kita lakukan untuk buat maksiat. Jadi pakaian begitu tak sesuai kata mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah di sini kan bahawa tak boleh perangai macam tu. Tak boleh dalam keadaan tawaf ni dalam keadaan tidak berpakaian. Itu memang berlaku sehingga sebenarnya semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun-tahun Nabi datang daripada Madinah Al-Munawwarah ketika masih lagi dalam penguasaan orang Quraisy ni. Minta maaf Alhamdulillah. Jadi dalam masa Nabi ada, iaitu Nabi SAW datang daripada Madinah untuk melakukan tawaf melakukan umrah. Sebagai contohnya, pada masa itu masih lagi berlaku, iaitu mereka ni masih lagi ada yang tawaf secara tidak berpakaian tu. Jadi ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah, selepas daripada orang Islam telah menguasai Makkah, selepas itu Nabi pun mengisytiharkanlah sejak daripada sekarang tak boleh lagi orang-orang yang orang-orang Quraisy, siapa-siapa yang nak tawaf di Baitillah mestilah berpakaian. Tak boleh tradisi-tradisi lama kan. Jadi kalau kita tengok selepas makna Nabi SAW dah menguasai, banyaklah perubahan-perubahan yang dibuat kan. Walaupun kata melanggar hak asasi manusia, kita tak tahu kan. Kita kata kalau zaman moden ni macam-macam kan. Bila kita nak laksanakan Islam, orang akan kata melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau mereka buat, mereka tak katalah hak asasi manusia kan. Jadi Allah Subhanahu Taala kata dalam
ayat ini, ayat 31 ni, wahai anak Adam, ambillah zinah. Zinah ni maknanya kalau ikutnya perhiasan lah maknanya kan. Tetapi ulama-ulama tafsir kata maksudnya ialah suatu benda yang menutup aurat kamu. Ma yastur auratikum. Allah SWT. Jadi maksudnya itu maksud zina. Ambillah zinah kamu. Maksudnya ambillah pakaian yang menutup. Jangan style macam ni. Apa ni main tak pakai apa-apa ni kan, tawaf di Baitullah ni kan. Inda kulli masjid. Di setiap masjid. Maknanya sekarang kalau ikut ayat ni, bila faham ayat ni maknanya ialah tak boleh lagi. Tak boleh lagi apa ni, maksudnya tawaf telanjang tu, dan kemudian selepas tu di masjid pula tu. Jadi tapi ayat ini kita tengokkan lebih umum kan. Jadi maksudnya ialah maknanya sekarang ni kalau kita pergi masjid, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni berpakaian dengan pakaian elok. Dan begitu juga ulama kata kalau kita nak solat kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka seelok-eloknya masa itulah kita kena pakai yang paling cantik, yang paling indah kan. Bukannya masa pergi kenduri ataupun dan sebagainya kan. Kita kan orang kita yang paling cantik ni bila nak pergi majlis dan sebagainya, tapi bila nak sembahyang ni lebih kurang je kan. Jadi ini adalah bertentangan lah. Walaupun kita kata betul ni tak wajib, bukanlah rukun solat mesti pakai dengan pakaian yang terbaik lah dan sebagainya, tetapi Allah SWT secara tidak langsung nak mengajar kita kan bagaimana adab kita ni bila nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wakulu washrabu, kemudian makan dan juga minum, wala tusrifu. Jadi ni perkara kedua, wahai anak Adam, makanlah kamu. Maknanya ada orang yang kita sebut dulu, ada yang berpantang-pantang kan, mengatakan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada masalah, makan. Masa haji pun makan. Apa yang boleh tu makan kan. Cuma satu saja Allah Taala larang kita, iaitu makan minum ni, iaitu makan minum yang halal lah. Boleh, tetapi jangan tusrifu. Jangan kamu melampau. Jadi macam mana orang kata melampau ni? Banyak yang terlalu mewahnya, yang terlalu membazirnya, yang terlalu apa-apa terlalu lagi kan. Terlalu banyaknya dan itu yang tak boleh. Jadi apa-apa pun sebenarnya dari segi Islam ni dia tak benarkan kita ni buat apa-apa yang terlampau. Itulah maksud ni kan Kemudian innahu la yuhibbul musrifin. Allah sesungguhnya tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Melampau dalam apa saja kan. Even tapi janganlah pula kita kata berpegang kepada agama tu melampau, bukan. Perkara yang wajib tetap wajib Maksudnya ialah ni, maknanya kan dalam perkara-perkara yang kalau kita kata perkara tu sunat ataupun perkara tu adalah harus, jadi tak bolehlah kita paksa orang. Itu maksud dia kan. Jadi perkara yang halal, memang makan dan minum tu halal kan. Tetapi apabila melampau, Allah Ta'ala tak suka walaupun perkara tu halal. Jadi begitulah juga kita kata kan, kita dengar satu benda yang halal, kata mendengar nasyid, dengar apa kan, yang halal semua tu halal. Tapi kalau dah melampau, dah banyak sangat sehingga mengganggu perkara-perkara yang lain, maka itu sudah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusrifun. Kul, kemudian Allah Taala kata sini, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakan wahai Muhammad, beritahu wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan zinah Allah. Zinah Allah makna perhiasan Allah. Maknanya tak boleh kita ni pandai-pandai nak mengharamkan satu benda tu halal. Kalau Allah Ta'ala dah kata halal benda tu, maka benda tu adalah halal. Jangan siapa-siapa kata haram Jadi sebab itulah kita kan, kalau kita lah bersungguh sangat katakan, kita rasa macam ni benda tak elok lah benda ni, sebab apa kan, walaupun halal tapi saya tak, jadi bagi kita tak mau buat, terpulang pada kita. Tetapi untuk orang lain kita tak nak paksa orang lain kan. Jadi sebab itulah kalau kita nak kata ini haram, sebab apa haram? Sebab dia nak berpegang terlalu zuhud lah. Jadi tak boleh tak boleh. Jadi Allah SWT kata man harrama, siapa berani nak mengharamkan suatu perhiasan yang Allah Ta'ala dah jadikan ni, allati akhraja li'ibadihi, iaitu allati akhraja li'ibadihi, sini ulama tafsir kata ialah pakaian-pakaian yang dihalalkan untuk hamba-hambanya. Apa-apa yang haruslah untuk Allah kan, itu lebih kurangnya. Kalau kita katakan bukan hanya pakaian, tapi asalnya adalah pakaian. Wat-tayyibati minar rizki, dan juga perkara-perkara yang baik. Perkara yang tayyibat ni maknanya perkara-perkara yang sedap, mulazat daripada ar-rizki. Maknanya rezeki yang baik silakan. Ini nak ceritanya dalam Islam ni, maknanya dia tak mengharamkan. Tak suka hati kan kata ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tak boleh kan. Orang nak buat, tak nak buat sudah kan. Perkara tu halal, tak nak buat sudah. You jangan kata benda ni adalah tak boleh. Kemudian
Kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. Allah Ta'ala kata, semua benda-benda tu adalah untuk orang-orang mukmin di atas dunia. Maknanya asalnya kan, ikutnya ialah Allah Ta'ala sediakan benda-benda tu kan. Beri kemudahan benda-benda tu atas dunia. Atas dunia untuk orang beriman. Tapi orang kafir pun dapat juga, kita tengok. Ya, orang kafir Allah Ta'ala berikan juga kepada mereka. Dia kata sebagai apa kan? Itu sebagai apa ni? Fid dunya istihqaqan. Maknanya kalau ikutnya hak atas dunia ni, mereka yang berhak. Tetapi atas dunia ni menumpang. Dia kata orang kafir tu menumpang jugalah. Allah Ta'ala berikan juga kan. Jadi maksudnya kita tak boleh lah, kalau kita ni berkuasa, kita tak boleh lah kata orang kafir haram, tak boleh. Sebab apa? Berdasarkan pada ayat ni. Bukan. Tapi orang kafir tu dibenarkan juga. Sebab apa? Mereka ni boleh berkongsilah untuk mendapat perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan tu, iaitu yang sebut ni kul. Tetapi di akhirat Allah Ta'ala kata khalisatan yaumal qiyamah. Kalau di akhirat Allah Ta'ala akan beri kepada orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tak dapat lah, langsung tak dapat ni. Sebab tu ada gitu perkataan khalisatan. Khalisatan maknanya khusus untuk orang-orang mukmin pada hari akhirat nanti. Seterusnya kazalik, Allah Ta'ala kata, dan begitulah. Begitu itulah kalau ikutnya kan. Ka tu seperti, zalika tu itu. Jadi seperti itulah. Nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala nufassil, dia kata, iaitu nufassil maknanya nubayyin, maknanya kami jelaskan, kami ceritakan. Jadi maknanya kan banyak benda Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kefahaman kepada kita, sebab dia nak bina kefahaman kita, bukan hanya cerita, tapi bila Allah Ta'ala jelaskan, tengok kan cara Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran ni kan, cara dia tu ialah umum dan mana boleh merangkumkan bila-bila masa saja, bukan hanya untuk zaman Nabi SAW saja kan, tetapi juga adalah untuk zaman, minta maaf tak teralih tadi kan, sekarang ayat 32 kan, nufassilul ayat. Kita sampai kat sini sekarang ya. Nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Seterusnya minta maaf terlambat liqaumin ya'lamun. Seterusnya kita akan baca ayat 33 insya-Allah. Ni dah beralih dah insya-Allah. Terlupa ni seronok cerita ni kan. Allah Subhanahu taala kata pula ni, kul, wahai Muhammad, katakan lagi wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, innama harrama rabbiyal fawahish. Allah Subhanahu wa taala dia nak katakan, Allah Subhanahu wa taala tadi tu menghalalkan ini, membolehkan ini, mengalihkan. Kemudian tiba-tiba ada orang katalah kalau jadi Islam ni susah nanti kan. Nanti Islam tak boleh, Islam ni tak boleh, Jadi ayat ini secara tidak langsung dia menjawab kepada orang-orang yang nak katakan bahawa ini banyak dalam Islam tak boleh, menyekat ini, menyekat itu. Allah SWT kata sini, kul, yang tak bolehnya, innama harrama rabbiyal fawahish, yang Allah Subhanahu wa taala tak benarkan tu satu saja, iaitu al-fawahish, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang buruk. Sebab itulah kata benda-benda yang Allah Ta'ala bila haramkan ni, Allah Ta'ala tak kira lah kan zina ke, riba ke, apa lagi kita kata, semualah sebut-sebut apa-apa yang semua tu adalah automatically termasuk dalam ni kategori ni fawahish. Sebenarnya benda buruk, cuma sekarang ni kita tengok kan, sebagai contoh lah katakan, kita kata ar-riba, katakan ar-riba ni memang benda buruk, sebab fawahish benda tu kotor, benda jelek, benda nak kata apa lagi di Islam, benda hina kan. Tapi kenapa kita tengok sekarang macam okey je, macam cantik je, macam macam-macam kan sekarang kan manusia katakan tak itu sebenarnya ialah manusia-manusia yang tak beriman tu, mereka ni mereka cuba, orang kata kosmetik kan buat macam cantik kan, supaya nampak macam cantik je, macam tak ada masalah je kan, okey je, nampak baik je. Manusia tu kosmetik kan benda tu, sehingga orang ramai nampak benda tu elok, padahal benda tu sebenarnya. Jadi sebab itulah tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman ni kan, apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan sepatutnya kita kena pandang jelek. Sebab itulah sebagai contoh kan, cara tidak menutup auratnya kan, macam-macam lah sekarang ni kan, dalam filem, dalam apa-apa kan, semua majoriti kita tengok kan, semua tak tutup aurat kan. Jadi bila tak tutup aurat, perkara tu dah jadi macam biasa kan, macam tak ada masalah kan, sedangkan benda tu adalah merupakan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sebagai contoh kan, kalau kita lah kan bersama-sama dengan anak-anak kadang-kadang kan, tengok dalam televisyen dan sebagainya, ni televisyen jadi ada kan macam-macam keluar macam-macam. Sepatutnya kita kena
mengingatkan anak kita, mengingatkan orang bersama dengan kita, apa yang keluar tu, tu tengok tu kan, tak tutup aurat kan, ini sangat kotor, satu benda jelek ni kan, supaya apa kan, supaya timbul perasaan tu kan, bahawa kan, orang Islam ni mesti dibina bahawa apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah fawahish. Jadi Allah Taala kata, sesungguhnya Allah Taala ni mengharamkan semua benda yang fawahish, ma zahara minha wa ma batan, apa yang zahir, apa yang batin. Apa yang zahir tu, ulama kata sini lah, majoriti ulama kata ialah benda-benda luar ni, benda-benda fizikal yang kita boleh nampak ni. Kemudian wama baton tu ialah benda-benda yang dalam hati, benda-benda yang dalaman. Maknanya kadang-kadang kejahatan ni maknanya ada dua jenis lah, kejahatan luaran, fizikal kan, orang buat jahat gini-gini boleh nampak kan, orang tak tutup aurat, orang apa dan sebagainya. Yang batin pun sama juga, diharamkan oleh Allah SWT. Perasaan buruknya, perasaan busuk pada orangnya, perasaan benci pada orangnya, nak marah pada orangnya, tak ikhlasnya, sombongnya, perasaan bangga dirinya, semua tu adalah wama baton. Jadi Allah Ta'ala haramkan benda tu juga. Termasuk benda tu adalah fawahish. Ini fawahish ni, kita kata wal ithma, dan Allah Ta'ala mengharamkan dosa, apa-apa yang dosa kan, wal baghya, dan menzalimi orang lain. Kalau isma tu dosa sendiri, maksiat sendiri. Wal baghya tu ialah dosa yang kita lakukan terhadap orang lain, menzalimi orang lain lah. Kita kata bi ghairil haqqi, tanpa, maknanya pencerobohan yang kita lakukan terhadap orang lain tanpa benar. Jadi maksud tanpa benar tu ialah maknanya kadang-kadang ada juga kan orang seperti kan dihukum mati. Jadi orang yang menghukum mati tu orang paksalah melaksanakan, ataupun mungkin kadang-kadang berlakunya peperangan katakan. Sebab apa? Ada orang yang menghalang manusia ni untuk menyebarkan Islam kan, menceritakan Islam, tiba-tiba dihalang. Maka ketika itu berlaku peperangan Badar dan sebagainya kan, Uhud, Ahzabnya dan sebagainya. Jadi semua tu peperangan, terpaksalah kadang-kadang membunuh dan sebagainya. Tapi itu adalah bil haqqi. Yang tak boleh sekarang ni al baghyu bi ghairil haqqi, yang menceroboh orang lain tanpa benar, sebagaimana apa berlaku lah kan, sebagaimana yang dilakukan oleh penjajahan kan. Orang-orang barat datang menjajah negara-negara Islam, tidak ada fasal-fasal Sebab apa? Nak mengambil apa-apa yang ada dalam negeri tersebut kan, untuk memperhambakan, sebagaimana dulu kan orang putih telah mengambil orang-orang Afrika ni, lalu dibawa ke Amerika, lalu dijadikan sebagai hamba. Tu maknanya pencerobohan yang tak benar sama sekali kan, kejahatan yang dilakukan oleh orang barat kan. Sampai sekarang ni banyaklah pula kan, sebagaimana yang berlakukan orang Perancis, dia menceroboh Algeria dulu kan, contohnya kan, berapa puluh tahun kan, kemudian dia ambil orang Algeria tu, dibawa pula ke negeri dia, lepas tu berkhidmat untuk dia kan, dia ambil kekayaan negeri Algeria tu sebagai contoh kan. Sekarang ni bergaduh pula kan pada hari 2-3 hari ni kan. Jadi semua ni contohnya ialah nak tunjukkan pencerobohan yang tidak betul. Al-baghyu bi ghairil haqqi wa an tusyriku. Apa lagi yang Allah Taala haramkan? Wa an tusyriku billah. Kamu syirikkan dengan Allah. Allah Taala jadikan kamu, tiba-tiba kamu syirikkan, kamu kata yang lain pula berkuasa. Kan pelik. Kemudian Allah Taala kata ma lam yunazzil bihi sultana. Satu benda kamu syirikkan Allah sedangkan tidak ada pun sultan di situ, ialah maksudnya ialah bukti, maknanya tak ada hujah langsung pun. Kamu katakan kepada Allah SWT, kamu katakan berkenaan dengan Allah SWT tanpa bukti apa-apa. Jadi kemudian Allah SWT kata wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ni pun kejahatan lagi. Ini yang Allah Taala haramkan, iaitu kamu kata tentang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang kamu tak tahu. Maknanya kamu kata Allah macam ni, Allah Taala macam ni, Allah. Sebab itulah kita belajar akidah, mengetahui tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, mestilah daripada sumber-sumber yang betul. Sumber yang betul maknanya sumber yang sahih. Jadi sebab itulah akidah tak boleh diambil daripada sumber-sumber yang tak sahih. Jadi dari sini apa dia contoh yang tak sahih ni? Seperti khurafatnya, seperti tahyulnya, tu semua benda-benda lah, iaitu benda-benda ghaib yang dikatakan oleh orang dikatakan, tapi dalil tak ada, ayat tak ada, hadis tak ada dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba ulama pun tak kata, tiba-tiba dia kata benda ni, anggapan-anggapan itu semua adalah merupakan wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Iaitu sampai kat sini kita sekarang. Okey, insya-Allah, wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Sekarang ni seterusnya kita tengok ayat 34 insya-Allah. Wa likulli ummatin ajal. Akhirnya Allah SWT ni sebutkan satu konsep, satu prinsip kan. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu dia ada tempoh. Sebagaimana manusia kan. Manusia ni umur dia ada tempoh kan. Tempoh dia gini. Bila sampai umur dia akan mati. Maka begitu juga bangsa ni kan. Kita tengoklah sekarang kan bangsa Cina ke, bangsa Barat ke, bangsa Amerika ke. Itu satu tu bangsa kan.
Ada tempoh dia. Dia tak selama-lama dia akan menguasai dunia ni. Jadi kita tengokkan apa yang berlaku dulu bangsa ni. Dulu bangsa katakan bangsa Belanda, bangsa Holland. Dulu mereka ni menguasai. Sekarang turun pula bangsa Jerman, kemudian bangsa Rusia, kemudian bangsa Amerika, kemudian bangsa China, kemudian bangsa, tak tahulah kan. Dia berubah kan selepas ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan. Jadi setiap bangsa tu, setiap umat tu Allah Taala kata ada ajal. Itulah maksud dia ajal kan, tempoh dia. Dia tak mati hilang terus. Ada setengah tu tapi dia jatuh. Fa iza ajaluhum, Allah Taala kata bila sampai ajal dia, dah sampai tempoh dia, la yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'ah. Dia tak boleh lambat walaupun 1 minit, walaupun 1 second. Sa'ah ni kalau kita kata bahasa moden 1 jam, tapi sa'ah bahasa Melayu sa'ah lah kan 1 second. Jadi maksudnya tak ada tempoh langsung. Bila dah sampai time dia, Allah Taala dah tetap macam tu, maka dia akan stop, dia akan jatuh. Wala yastaqdimun, dan dia tak akan boleh maju ke depan. Seterusnya, ayat seterusnya iaitu ayat 35 35. Ya Bani Adam, Allah seru lagi kepada kita lagi. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, oi. Allah Taala kata, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Itu tu soalan Allah SWT akan tanyakan, in ma, kalau ikutnya lah kan, in ma, katakan in ma ya'tiyannakum rusulun minkum, tak datang kepada kamu ni rasul daripada kamu sendiri, maknanya manusia lah kan, tak ada datang ke, Allah tak tanya macam tu kan, tak ada datang ke rasul daripada kamu sendiri, manusia sendiri, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan kepada aku, menceritakan kepada kamu ayat-ayat aku. Allah Taala kata, Allah tanya kita, ada tak ada? Adalah, itu Nabi Muhammad tu kan. Kalau Nabi Rasul dulu, adalah ini Rasul ni. Maknanya setiap umat tu dah ada, Allah Taala bagikan. Dan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dah ada dah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab kan, ada, apa tak adanya kan. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, menceritakan ayat aku. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Taala buat dia punya prinsip dia, konsep dia, iaitu apa? Siapa yang bertakwa, maknanya kalau dah datang rasul tadi tu, kemudian siapa yang bertakwa, maknanya takut, wa aslaha tu maknanya ulama kata iaitu beramal dengan amalan soleh. Maknanya bukan saja takut pada Allah, tapi tiba-tiba tak beramal, tak boleh. Dia mesti ittaqa, famanittaqa wa aslaha. Famanittaqa wa aslaha, makna bertakwa. Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa tu dalam hati. Kemudian wa aslaha tu maksudnya dia membuat baik, beramal dengan amalan soleh. Jadi takut pada Allah, kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia 2 ganjaran. Iaitu apa? Perasaan hidup dalam dunia ni, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan takut. Maksudnya hidup dia tenang, dia tak takut. Tak takut depan, dia tak takut pada siapa, tak takut pada manusia, tak takut semua. Kemudian dia tidak sedih. Manusia ni kita sebut ada 2 kan, ada 2 masalah dalam hidup dia ni. Terhimpit 2 tu, habis dia kan, perasaan dia hancur. Iaitu apa? Takut dan juga sedih. Sedih apa yang telah berlaku, takut kepada apa yang akan berlaku. Jadi kalau takut tu, jadi bergerak ke mana-mana pun macam tu lah, dihimpit dari dulu. Allah Ta'ala beri kelapangan kepada orang-orang yang beriman ni. Orang yang bertakwa dan juga wa aslaha, dia akan dapat 2 benda Allah Ta'ala beri kat dia. Iaitu tidak ada khauf dalam dunia ni, dan juga tidak ada yahzanu, tidak ada sedih. Dan setengah ulama kata maksud sedih sini ialah sedih nanti bila sampai ke akhirat nanti dia tak sedih. Tak sedih apa? Kenapa aku tak buat dulu? Kenapa aku tak buat dulu masa atas dunia? Itu setengah ulama lah kata kan. Jadi tapi setengah ulama kata dia adalah umum. Umum atas dunia ni pun dia tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Kemudian ayat 36, wallazina kazzabu biayatina, terbalik. Sebalik daripada tu, orang-orang yang kazzabu biayatina, orang mendustai ayat-ayat kami, tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak terima, kata penipu semua tu kan. Wastakbaru, sombong pula tu. Sombong tu maknanya dia tu tidak beriman lah kan. Wastakbaru anha, dan dia rasa takabur daripadanya, menolak dan juga tidak beriman. Allah Ta'ala kata ulaika ashabun nar, dia adalah ashabun nar. Kita sebut dulu kan apa maksud ashabun nar. Memanglah dari segi terjemahannya dia adalah penghuni neraka, tapi kenapa digunakan perkataan ashab? Saya rasa insya-Allah kan sahabat-sahabat saya boleh refer dulu. Hum fiha khalidun, Allah Ta'ala sebut lagi sifat dia, khalidun maknanya selama-lamanya lah berada di sana tu. Seterusnya ialah ayat yang
terakhir pada pagi ni, iaitu Allah Ta'ala kata faman azlam. Sebelum daripada ni kita dah cerita bila Allah Ta'ala kata faman azlam tu bukannya soalan. Sebenarnya kalau ikut bahasa Arabnya soalan. Faman tu maknanya maka siapakah yang lebih zalim. Tapi maksud dia ialah dari segi bahasa Arab bila sebut faman azlam ni artinya tidak ada yang lebih zalim, tidak ada. Maknanya tidak ada yang lebih zalim. Itu bukannya ayat pertanyaan, tapi ayat khabariyah dipanggil. Tapi dalam bentuk pertanyaan untuk menimbulkan perasaan dalam kita. Siapa? Tak ada orang yang lebih zalim. Maknanya itulah paling top zalim dia. Mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Orang-orang yang mengatakan terhadap Allah satu benda yang tidak ada. Maknanya dia buat berbohong kepada Allah. Dia berbohong mengatakan Allah kata ini, Allah buat ini. Jadi jaga-jaga ini adalah satu perkara yang dahsyat. Allah Ta'ala tak benar-benar benarkan kita ni mengatakan terhadap Allah tentang sesuatu benda yang bukan daripada Allah. Tiba-tiba kita kata itu adalah Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala benarkan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata au kazzaba bi ayatih, ataupun mendustai ayat-ayat Allah. Maknanya kata yang tak daripada Allah pun tak boleh. Kalau kita tolak apa yang Allah datang, mana pun tak boleh juga. Maknanya kalau dah datang, itu datang daripada Allah. Dah clear daripada Al-Quran, dah clear dalam hadis kan. Maknanya datang daripada Allah kan. Jadi kalau tiba-tiba kita tolak, itu pun tak boleh. Itu pun tak adalah yang paling berbohong, yang paling jahat orangnya kan. Tapi kalau mengadakan satu benda yang tak ada pun tak boleh juga. Kita kata bid'ah dan sebagainya kan. Tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kemudian ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Allah SWT kata mereka itulah orang yang buat macam tu, orang yang itu akan mendapat balasan mereka. Balasan mereka minal kitab. Minal kitab sini, ni minal kitab ni ialah maksudnya sinilah Lauh Mahfuz kata ulama tafsir. Iaitu mereka akan mendapat bahagian mereka sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian hatta iza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum. Jadi maksud sini dia tertulis sini apa yang mereka dapat dalam Lauh Mahfuz ni. Mungkinlah dalam atas dunia ni, maksudnya iaitu atas dunia ni mereka dapat makanan, mereka dapat rezeki. Jadi janganlah perkara-perkara itu kita kata bahawa tu dia dapat rezeki, tak ada masalah. Dia menipu, dia berbohong, dia ni mengatakan buat bid'ah, dia mengatakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala begini dan begitu. Tapi nampak macam okey je, tak ada masalah. Tak, memang Allah Taala kata dah macam tu. Memang dia akan dapat ni. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Dia akan dapat atas dalam hidup dunia dia akan dapat apa yang Allah Taala nak berikan kepada dia. Cuma Allah Taala kata sini kan hatta iza ja'athum, sehingga tiba-tiba bila datang kepada mereka rusuluna. Rusuluna di sini maksudnya ialah bukan rasul, tapi maksud di sini ialah rusuluna iaitu malaikat tu. Ja'athum rusuluna iaitu malaikat tu. Ni malaikat apa? Malaikat yang mencabut nyawa tu. Ni rusuluna ni. Bila datang kepada mereka, ni wakil daripada Allah yang akan mencabut, ya tawaffawnahum, yang akan mengambil nyawa mereka. Maknanya malaikat tu akan menyambut mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Malaikat tu pun berkatalah kepada mereka, qalu aina ma kuntum, mana yang kamu dakwa dulu tu, yang kamu kata ni ini dan itu, mana? Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, yang kamu sembah. Tad'u sini maksudnya ialah yang kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nu kan jauh sana, minta maaf kan. Ma kuntum tad'una, tad'u di sini maksudnya ialah satu benda yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min dunillah, mana dia? Panggillah berhala tu, panggillah yang kamu puja-puja atas dunia tu, panggillah nafsu kamu, panggil sebenarnya min dunillah. Qalu, pada masa tu ni cerita pasal nak mati ni kan, kita memanglah tak nampak. Kalau kita nampak malaikat tu bercakap dengan mereka, mana kita yang lari kan. Ini kita tak nampak, orang mati yang tahu kan. Jadi Allah SWT pun kata, ceritakan bahawa qalu dallu anna, pada masa tu mereka pun berkatalah. Mereka berkata apa? Dallu anna, tak ada dah hilang dah. Ghabu anna maksud dia. Ghabu ni maknanya gaib dah. Yang sembah-sembah tu semua dah tak, biarlah kamu mati seorang-seorang. Yang apa ni, tak kira lah berhala ke, tak kira lah jin ke, tak kira lah apa-apa kan, yang kamu puja, yang kamu suka sangat atas dunia, kamu ikut perintah dia tu, tak ikut perintah Allah, sekarang dah tak ada dah. Malaikat tanya mana. Mereka kata qalu dallu. Mereka kata qalu dallu tu hilang, bukan sesat
dallu anna, dah hilang dah daripada kami, wa syahidu ala anfusihim, lalu pada masa itu mereka pun menyaksikan ke atas diri mereka sendiri. Maksudnya mereka menjadi saksi lah, nampak depan mata. Ketika mati tu mereka nampak betul-betul sekarang kan, annahum kanu kafirin, barulah mereka tu nak mengaku bahawa mereka ni sebenarnya adalah kafir. Barulah tahu kan. Semasa hidup ni tak nak mengaku, semasa hidup ni tak nak merasai bahawa sebenarnya mereka ni kafir dengan Allah, sembah benda lain, ikut cakap benda lain kan, ikut kata orang ke, ikut kata ni dan sebagainya kan. Tapi bila nak mati barulah tahu kan. Jadi setakat itulah dulu insya-Allah yang kita dapat tadabbur daripada muka surat 154. Jadi insya-Allah akan datang kita akan jumpa lagi di muka surat 155 insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.